Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita mulakan kuliah maghrib pada malam ini dengan bacaan umum kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma ja'alna al-Qur'anal karima rabi'a qulubina wa nura sudurina wa dhahaba humumina wa ahzanina. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minal Qur'ani ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar ala wajhi hudika ana waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Wa ba'd. Yang saya hormati Tuan Pengurusi, Barisan Tuan Imam, Tuan Bilal, ahli jawatankuasa pegawai masjid, datuk-datuk, muslimin, muslimat, hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, sama-sama kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ni diberi kesempatan waktu untuk kita sama-sama memenuhi waktu maghrib hingga ke waktu isyak ni dengan kuliah maghrib, kuliah tafsir Al-Quran pada malam ni, insya-Allah. Mudah-mudahan dengan niat iktikaf kita dalam rahmat dan juga naungan barakah Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, baik kita sambung dalam kuliah tafsir muka surat 62, 63. 63. Okey, boleh buka muka surat 63. Perbincangan tentang basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullah wa nafa'na bi 'ulumi fid dharain. Amin. Masuk kepada tajuk disunnahkan membaca basmalah sebelum memulai setiap pekerjaan. Oleh kerana itu disunnahkan membaca basmalah pada awal setiap ucapan mahupun perbuatan. Kita dalam kehidupan kita seharian, sama ada dalam bab ibadah, solatnya, puasanya, zikirnya, baca Quran dan sebagainya, sedekah dan sebagainya, mahupun kehidupan, urusan kehidupan kita seharian, makan, minum, pergi kedai, beli keperluan barang-barang dapur, pakaian, bawa isteri, bawa anak pergi jalan-jalan, balik kampung, kalau kerja ada mesyuarat, ada bengkel, ada itu, ada ini, apa sahaja daripada diri kita, apa sahaja yang kita lakukan, mahupun ucapan ataupun perbuatan, tertakluk dengan 5 hukum syarak. Kita semua tahu 5 hukum syarak. Yang pertama ada hukum wajib, yang kedua ada hukum sunat, yang ketiga ada hukum harus, yang keempat ada hukum makruh, yang kelima ada hukum haram. Semua tu tertakluk dengan 5 ni. Celik je mata, kita dah terikat dengan 5 ni. Tapi masa kita tidur tak terikat. Rufi'al qalam, kata Nabi, an salas. Diangkat peno. Peno siapa? Pen siapa? Pen malaikat raqib atid. Kita semua ada bodyguard kan? Bodyguard free, tak kena bayar pun. Semua ni ada bodyguard free, tak kena bayar. Bodyguard dunia kena bayar. Bayarlah berapa, 5,000 ke berapa, ada syarikat-syarikat bodyguard. Tu bodyguard dunia. Bodyguard yang tak nampak ni free of charge, tak kena bayar pun. Minta kau tak minta, Allah dah takdirkan setiap daripada kita ni ada 2 bodyguard. Peranan bodyguard ni apa? Perhati kita. Apa sahaja kita lakukan akan dicatat, sama ada perkara itu membawa kepada rahmat Allah, kasih sayang Allah berupa pahala, ataupun boleh membawa kepada kemurkaan Allah berupa dosa. Raqib atid ni, kau jadi catat. Detail tak detail? Detail. Sangat-sangat detail. Sehingga kan orang mukmin pada hari akhirat,
Dok sangka ingatkan solatnya, ingatkan puasanya, ingatkan baca Qurannya, sedekahnya, asbab masuk syurga. Rupa-rupanya bukan tu asbab masuk syurga. Kerana ada perkara-perkara lain yang dia sendiri pun tak perasan. Tapi Allah terima amal ibadah tu. Sebab masa dia buat tu ikhlas kerana Allah. Allah terima amal ibadah tu, berat mizan hasanah dia pada hari akhirat. Dia ingatkan buang batu, buang paku, buang kayu tepi jalan. Dia ingatkan tak ada pahala. Tapi masa dia buat tu, dia duk fikir, bahaya ni nanti kalau malam-malam orang tak nampak. Jalan pula jalan suram, tak ada lampu. Kalau orang tak nampak, bahaya ni. Motor boleh pecah tayar. Kalau kereta langgar tu boleh pancit tayar, boleh accident. Terlintas hati dia nak buang benda bahaya di tengah jalan. Dan dia buang tu ikhlas kerana Allah. Tak ada siapa nampak pun. Dia nak buat baik, nak bantu orang, mengelakkan orang daripada musibah. Kalau nak kira solat dia mungkin ada kurang. Kalau nak kira puasa dia mungkin ada kurang. Kalau nak kira sedekah dia, amal ibadah yang lain mungkin ada kurang. Tapi oleh kerana itu Allah berkenan. Malam tu dia buang benda bahaya tu, Allah berkenan. Allah rampas amal ibadah tu, Allah terima amal ibadahnya, berat mizan hasanah dia pada hari akhirat. Bila dibentangkan catatan pada hari akhirat, ya Allah, aku tak sangka. Aku duk ingatkan solatlah sebab senang aku nak masuk syurga. Kita semua duk ingatkan puasalah sebab senang kita nak masuk syurga. Rupanya ada amalan-amalan kecil yang pada pandangan kita kecil, tapi pada pandangan Allah ia adalah besar. Sebab itu kita dalam urusan kita seharian, kadang-kadang kita terlepas pandang. Kita hanya memberi fokus kepada amal ibadah yang kita ketahui. Solat yang kita tahu. Bila sebut amal ibadah yang kita tahu, bersedekah. Bila sebut amal ibadah yang kita tahu, berzikir, baca Quran dan sebagainya. Namun begitu, malam ni kita nak bincang macam mana kita nak jadikan benda yang bukan asalnya syarak. Asalnya bukan syarak, tetapi kita boleh jadikan ia pahala dan amal ibadah. Yang tu Imam Ibnu Katsir nak bincang pada malam ni. Jadi saya simpulkan tadi sebagai pendahuluan, sebagai pengenalan. Ingat, celik yang mata, kita semua terikat dengan 5 hukum ni. Sama ada wajib, sama ada sunat, sama ada harus, sama ada makruh maupun haram. Pejam mata balik, barulah rakib atik tadi rehat. Apa maksud rehat? Kata Nabi, rufi'al qalam an thalas. Diangkat pena. Pena siapa? Pena rakib atik. Rakib atik tak catat. An salas, 3 keadaan. 3 keadaan ni rakib atik tak catat. Yang pertama, al-majnun, orang gila. Orang gila buat lapor sekalipun, malaikat tak kira pertimbangan dosa pahala. Bawa kes ke mahkamah pun hakim nak jatuhkan keputusan pun payah sebab orang tu dah hilang akal. Yang kedua, as-sibyan, kanak-kanak. Kanak-kanak yang belum sampai usia balik, tidak ada pertimbangan dosa. Bahkan kalau dia buat benda baik, buat amal kebajikan, dapat pahala. Masya Allah. Allah punya kasih sayang. Kalau buat dosa, kanak-kanak Allah tak kira. Tapi kalau dia buat baik, dapat pahala. Pahala tu pergi ke siapa? Pahala tu pergi kepada mak ayah dia. Sebab anak-anak, dia tak ada pertimbangan dosa pahala. Kalau dia meninggal, terus masuk syurga. Tapi kalau dia buat baik, siapa dapat tempias saham pahala? Mak ayah dia. Kerana mak ayah dia lah yang membuat acuan anak dia. Mak ayah dia lah yang mendidik, membentuk anak dia menjadi anak yang soleh. Maka anak yang membesar dalam ibadah taat kepada Allah, mak ayah juga dapat saham pahala. Yang ketiga, dalam hadis, seseorang yang tidur, yanamu hatta yahtalim. Tidur sehinggalah dia sedar. Artinya dalam keadaan tidur, kita semua tidur, sehinggalah kita sedar. Artinya dalam keadaan tidur, tidak dicatat sebarang pertimbangan dosa pahala. Kalau orang mengigau lah contoh, mengigau memang mengigau sungguh. Mengigau sungguh, tiba-tiba dia pergi buat jenayah. Buat jenayah. Dari sudut syarak tak dikira dosa. Sebab apa? Sebab dia buat dalam keadaan tidak sedar. Mungkin dari sudut pertimbangan hakim tu lain ceritalah. Tapi adakah dipertimbangkan dosa pahala ketika tidur? Tak.
Tidur ni bukan tidur main-main tak. Memang tidur mengirau sungguh. Abang ceraikan kau contohnya. Na'uzubillah. Dikira tak jatuh talak? Tak kira sebab tidur. Mah esok pagi dia tanya lah baliknya. Abang ni mimpi apa malam tadi? Walaupun tak dikira abang memang betul-betul nak ceraikan saya ke? Mana ada. Abang tak ada sebut pun. Sebab apa? Malam tadi punya mimpi tu tak dikira dari sudut syarak. Jadi esok pagi masih lagi hubungan suami isteri yang halal. 3 benda. Yang pertama yang orang gila, yang kedua kanak-kanak, orang yang tidur sehingga dia sedar. Jadi waktu tersebut dikecualikan daripada catatan amalan. Tapi bila kita sedar, maka raqib atid akan menjalankan peranan dia sebagaimana yang Allah taklifkan kepadanya untuk mencatat setiap perilaku anak cucu Adam sehinggalah ia mati. Oleh kerana itu disunnahkan membaca basmalah pada awal setiap ucapan maupun perbuatan. Yang wajib kita semua dah tahu. Yang wajib tak banyak pun yang wajib. Dalam Quran sebut yang mudah je. Wa aqimus solah wa atuz zakah. Itu yang wajib. Apa lagi wajib? Kalau dalam hadis Nabi sebut al-islamu khams. Islam tu 5. 5 apa? 5 rukun. Syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Yang pertama, orang Melayu kita panggil naik saksi. Mengucap 2 kalimah syahadah. Lepas tu solat 5 waktu. Kemudian zakat, wa shaumi Ramadan, puasa bulan Ramadan, wa adaul haji man istata'a ilaihi sabila. Menunaikan haji bagi mereka yang mampu. Artinya yang kelima ni, walaupun kita mampu, tapi kalau tak dipanggil lagi, dikira tak mampu lah tu. Nama tak naik lagi, dikira tak mampu. Artinya yang kelima ni dah terlepas. Tunggu panggilannya. Ada panggilan, cukup wang semua, tak ada masalah. Dia bukan kena tiap-tiap tahun haji ni. Artinya apa yang kena buat? Mengucap dah. Bahkan dalam solat, setiap hari kita akan membaca syahadah. Artinya yang paling besar apa? Puasa, solat, puasa, zakat. Puasa pun setahun sekali. Bukan kena tiap-tiap hari, setahun sekali yang wajib. Zakat pun kalau cukup syarat dia. Bukan tiap-tiap hari nak kena keluar zakat. Cukup syarat dia, cukup haul dia, cukup nisab dia, cukup tempoh, cukup timbangan dia. Dan timbangan ni pula berbeza. Kalau macam di Negeri Sembilan ada dia punya kadar. Kadar minimum. Kadar minimum yang perlu dikeluarkan zakat. Zakat ada zakat simpanan emas. Zakat yang mana zakat pertanian dan sebagainya lah, ada dia punya perincian, boleh lihat di laman web lah. Tapi kalau seingat saya pernah jumpa gitu dalam tahun lepas jugalah, rasa tahun lepas. Kalau seingat saya lah, tuan-tuan boleh lihat balik, semak balik dari sudut kadar tersebut. Tahun lepas kalau ada simpanan duit kita dalam akaun bank yang tak terusik, duit kita yang kita simpan yang tak terusik, minimum kalau ada 25,000 ke atas. Ni yang saya tengok tahun lepas. 25,000 ke atas, maka kena keluarkan zakat sekiranya cukup tempoh matang setahun. Tapi benda ni berubah sebab tengok kepada ekonomi semasa dari sudut orang kata keperluan, harga barang dan sebagainya. Jadi artinya lebih kurang macam tu lah. Kadar-kadar tu berbeza setiap tahun. Sampai je kepada had tu yang memang kita tak terusik duit simpanan kita kena keluar zakat. Ada syarat dia. Artinya puasa ada syarat dia, zakat pun ada syarat. Jadi kalau banyak antara 5 ni, apa yang kena buat tiap hari? Solat lah tiap hari. Bukannya banyak pun, 5 kali je. Bukan 50, 5 kali. Tidak sebagaimana umat terdahulu yang kena solat 50 waktu. Dalam peristiwa Isra' Mi'raj, Nabi jumpa dengan Nabi Musa alaihi salam, sehingga Nabi Musa kata, umat kau tak mampu, minta diskaun dengan Allah, minta kurang. Nabi Musa pula fikir, Nabi Musa pula yang sayang kat kita. Nabi Musa pula lebih tahu kita ni mampu tak mampu. Sebab apa? Nabi Musa kata, kalau umat aku sendiri pun tak mampu. Siapa umat Nabi Musa? Bani Israel. Bani Israel sendiri pun dogil, begar, tak reti, nak jaga waktu solat dan sebagainya. Macam mana pula umat kau, wahai Muhammad? Sedangkan umat Nabi adalah umat yang orang dia tak besar-besar. Umat Nabi Musa, orang dia gadang-gadang. Orang dia besar-besar. Nabi Musa sendiri, orang dia, kita panggil apa ni, kasar. Orang kasar, jenis kulit kasar. Badan dia badan kasar. Nabi Musa alaihi salam. Bayanglah kita dengan Nabi Musa lebih kurang dalam 6,000, 7,000 tahun sebelum ni. Sekarang ni 2023.
Cuba undur balik 2023, 2022, undur sampai kosong. Lepas tu tambah lagi lah negatif. Negatif setahun, negatif 10 tahun, negatif 100, sampailah negatif 6,000. Itulah jarak umur kita dengan Nabi Musa alaihi salam. Kita dengan Nabi Musa 6,000 tahun. Umat terdahulu orang dia besar-besar. Perangai dia pula perangai yang lasak-lasak, kasar-kasar. Bukan jadi macam umat Nabi SAW akhir zaman ni. Umat kita nak pula orang Melayu, lemah lembutnya, sopan santunnya. Kalau budak-budak sekarang kata copat koyaknya, kan, orang tegur sikit copat koyak. Tu istilah budak sekarang lah. Orang zaman-zaman dulu tak ada dia. Kalau dia nak marah, dia marah je. Jadi artinya Nabi Musa tahu umat Nabi SAW tak akan mampu untuk menunaikan solat 50 waktu. Nabi Musa suruh kepada Nabi Muhammad untuk minta diskaun kepada Allah agar diturunkan jumlah waktu solat daripada 50 beberapa kali sehingga menjadi 5 waktu. Yang tu kita semua dah tahu dah. Artinya jagalah solat. Yang zakat, yang puasa sampai cukup masa dia, barulah kita tunaikan. Macam mana kita nak collect, macam mana kita nak kumpul pahala sebanyak mungkin selain daripada solat? Antaranya kata Imam Ibnu Katsir, iaitu kita jadikan basmalah ni sebagai zikir harian. Sama ada dalam bentuk ucapan maupun perbuatan. Itulah cara dia. Apa saja yang kita buat selain daripada solat tadi. Tadi saya dah bagi tahu, kehidupan kita ni sama ada amal ibadah ataupun urusan kerja, urusan kehidupan seharian. Macam mana kita nak buat urusan kehidupan seharian kita tadi? Kita pakai baju, kita makan, minum, kita beli barang dapur, yang mana ada tanggungjawab hantar anak sekolah, ambil anak balik sekolah, yang mana kerja masa dia keluar kerja, kemudian urusan kerja dia menaip, contohnya dia mengendalikan mesyuarat, mengendalikan program, ada bengkel, ada kursus, kemudian hujung minggu nak bawa keluarga pergi jalan-jalan, balik kampung. Semua ni macam mana kita nak jadikan dia ibadah? Sebab yang solat kita tahu dah memang dia ibadah. Sekarang ni yang lain, aktiviti-aktiviti kita yang lain, semua ni dalam kerangka harus. Kan ada wajib, 5 perkara tadi. Ada wajib, ada sunat. Ada harus, ada makruh, ada haram. Kalau amal ibadah yang wajib tadi, kita dah tahu dah. 5 rukun Islam itu termasuk dalam kategori hukum wajib. Dan bukan 5 tu kena buat tiap-tiap hari. Yang kena buat tiap-tiap hari adalah solat. Dan dalam solat itu juga ada ucapan syahadah. Kemudian yang sunat. Yang sunat ni yang mana kita tahulah, yang kita nak tambah-tambah. Adanya solat sunat, adanya zikir. Zikir termasuk dalam kategori sunat. Baca Quran termasuk dalam kategori sunat. Yang mana kita mampu, kita buat. Sekarang ni yang harus. Yang tengah-tengah ini paling banyak sekali sebenarnya. Kehidupan kita, celik mata, sampai kita pejam mata tidur balik. Antara yang wajib dengan sunat, mana yang paling banyak kita buat sebenarnya tiap hari? Kehidupan lah. Urusan kehidupan paling banyak sekali. Solat pun bila masuk waktu ya. Bukan kata lepas solat subuh, bagi salam, bangkit lagi. Tak ada. Masuk waktu subuh baru solat. Lepas tu tunggu zuhur pula tengah hari. Dah masuk waktu baru solat. Tapi yang paling banyak kita lakukan tiap hari adalah urusan seharian. Ini paling banyak sekali. Sekarang ni macam mana kita nak jadikan yang paling banyak, aktiviti paling banyak ni jadi pahala? Caranya kata Imam Ibnu Katsir, mulakan dengan bismillah. Habis, selesai. Start enjin bismillah. Pakai baju bismillah. Minum air bismillah. Makan bismillah. Keluar langkah daripada rumah bismillah. Balik semula ke rumah bismillah. Nak mula kerja, buka laptop, buka komputer bismillah. Nak mulakan ucapan bismillah. Nak mengendalikan mesyuarat majlis bengkel kursus bismillah. Tutup balik pun dengan nama Allah, tasbih kafarah dan sebagainya. Apa sahaja sebut nama jadi pahala atau tidak? Pahala. Sebab tu dalam hadis sahih dalam kitab Sunan Abi Dawud, Nabi SAW bersabda, kullu amrin zibalin la yubda'u fihi bi bismillah fahuwa aqta. Dalam riwayat lain fahuwa abtar. Setiap perkara, kata Nabi. Apa setiap perkara? Yang tadi itu. Yang tadi itu urusan seharian kita. Semua perkara, setiap urusan kita zibalin, tak ada nilai.
Kalau belajar bahasa Arab, bal ni makna benda macam sampah, benda yang orang buang tak ada nilai. Nabi kata setiap aktiviti kita seharian, pakai baju, makan, minum, start enjin kereta, keluar rumah, cari nafkah, balik. Lepas tu apa sahaja tu akan jadi sia-sia. La yubda'u fihi bi bismillah. Kalau kita tak mula dengan bismillah, semua aktiviti seharian kita tak akan jadi apa-apa. Habis macam tu je. Kalau seronok ialah dapat. Kalau sedih ialah dapat. Sekiranya kalau kita tak mulakan dengan nama Allah, fahuwa aqta, maka terputus. Apa terputus? Terputus daripada pahala. Terputus daripada rahmat Allah. Terputus daripada bantuan Allah. Kalau kita mula bismillah, ada pahala. Kalau kita mulakan dengan bismillah, ada connection dengan Tuhan. Bila ada hubungan connection dengan Tuhan, Allah akan jaga kita. Allah akan mempermudahkan urusan kita. Allah akan bantu walaupun kita sedang menghadapi kesusahan. Sebab kita mulakan urusan aktiviti kita seharian dengan lafaz bismillah, iaitu menyebut nama Allah. Disunnahkan juga membacanya pada awal khutbah berdasarkan dalil yang ada. Ini jarang. Jarang sangatlah. Jarang dengar khatib baca bismillah. Lepas ni khatib boleh baca bismillah. Sebelum nak mula, Alhamdulillahil qail. Kan biasa khatib bacakan hari Jumaat, baca teks khutbah. Sebelum baca tu sebut bismillah. Perlahan pun tak apa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qail. Lepas tu bacalah firman Allah. Bacalah teks khutbah Jumaat tu. Sebelum memulakan khutbah, sunat untuk membaca bismillah. Tapi jarang khatib buat. Dan juga disunnahkan membacanya sebelum masuk ke kamar kecil toilet. Nak masuk tandas pun sunnah membaca bismillah. Yang biasa kita tahu baca doa. Doa Allahumma inni, memang adalah hadis, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Ya Allah, aku berlindung dengan engkau daripada syaitan jantan dan syaitan betina. Bila kita masuk tu, mudah-mudahan kita dijauhkan daripada syaitan jantan, syaitan betina. Artinya sebelum masuk tu kita berdoa. Sebelum berdoa tu sebut nama Allah. Bismillah, tak ada masalah. Paling kurang dengan lafaz bismillah. Cuma lafaz bismillah tu adalah perbahasan di kalangan ulama hadis. Adakah kita nak baca dengan lafaz yang sempurna? Bismillahirrahmanirrahim. Itu lafaz yang sempurna. Ataupun pendek ya, bismillah. Antara dua tu, sebut bismillah sahaja ataupun dengan lafaz yang sempurna bismillahirrahmanirrahim, mana lebih afdal? Ulama hadis bincang tu, mana lebih afdal? Sebab dalam hadis, macam hadis yang saya baca dalam Sunan Abi Daud tadi, Nabi kata setiap perkara tu jadi sia-sia kalau tidak dimulai dengan bismillah. Nabi tak sebut bismillahirrahmanirrahim. Nabi kata kalau tak mula dengan bismillah. Oleh kerana ada hadis tu, maka ulama hadis bincang. Mana lebih afdal, membaca dengan lafaz sempurna bismillahirrahmanirrahim ataupun paling kurang bismillah sahaja dalam aktiviti seharian kita? Sebahagian berpandangan yang afdal bismillahirrahmanirrahim, sebab itu lafaz sempurna. Bila kita sebut bismillahirrahmanirrahim, maknanya kita bertawassul dengan Allah dengan dua nama, iaitu namanya Ar-Rahman, nama dia Ar-Rahim. Maha pemurah, maha mengasihani. Mudah-mudahan apa yang kita buat itu ada keberkatan dan rahmat daripada Allah. Sebahagian berhujah afdal bismillah sahaja. Sebab bismillahirrahmanirrahim itu lafaz sempurna tu untuk amal ibadah. Apa amal ibadah tadi? Yang solatnya, yang baca Quran, yang wajib sunat tu, yang kita bincang tadi, yang wajibnya, yang sunatnya, yang tu dituntut baca habis. Boleh tak kita baca pendek yang tu? Tak boleh. Solat isyak kejap lagi imam baca bismillah alhamdulillahi rabbil alamin. Sah ke tak? Tak sah, sebab dia amal ibadah. Bila amal ibadah yang wajib mahupun yang sunat kena baca sempurna. Tapi kalau bukan amal ibadah, memadai dengan bismillah saja. Pandangan ulama kedua. Kenapa memadai dengan bismillah?
Kerana ketika itu kita bertawasul dengan Allah empunya kepada 99 nama. Kalau kita baca lafaz sempurna, Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah, nama apa? Ar-Rahman, nama dua ya. Maknanya kita minta bantuan dengan Allah dengan menggunakan dua nama dia sahaja. Maka ternafilah 97 lagi. Tapi kalau kita letak umum, Bismillah dengan nama Allah yang mana? Kita tak sebut. Bila tak sebut, 99 tu termasuk dalam nama Allah. Tu hujah ulama kedua. Jadi paling kurang, tak kisahlah nak baca habis pun boleh, nak baca pendek pun boleh. Kalau tanya saya suka ambil baca yang pendek. Bila kita baca pendek ni, seolah-olah kita minta 99 nama Allah, minta bantuan. Sebab kadang-kadang ada ketika susah, kita perlukan Allah bertindak sebagai Ar-Razaq, iaitu maha memberi rezeki. Dalam keadaan kita kesempitan, kita baca bismillah, kita tawasul namanya sebagai Al-Fattah, yang membuka kesusahan, membuka pintu kesusahan. Daripada tak jumpa jalan keluar, Allah buka pintu, kita nampak jalan keluar. Sebab dia lebih umum. Kalau kita baca Bismillahirrahmanirrahim tak salah. Tapi bagi saya, tengok kepada hujah, pandangan kedua tu lebih kuat. Untuk urusan seharian, memadai dengan bismillah ya. Contoh kalau kita nak minum, bismillah dah cukup dah. Kita nak makan, bismillah dah cukup dah. Kita pakai baju, bismillah dah cukup. Artinya kalau kita baca yang umum, seolah-olah kita bertawasul 99 nama Allah. Tapi kalau kita baca lafaz sempurna, seolah-olah kita minta bantuan dua ya, iaitu sifat Ar-Rahman, sifat Ar-Rahim. Ada tak 97? Tak ada. Ternafi 97 sebab kita sebut dua ya. Tapi kalau kita sebut umum, maknanya pelbagai situasi kita mohon bantuan Allah dengan 99 nama dan sifat kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Berdasarkan hadis dalam masalah itu, artinya nak masuk tandas pun boleh kita membaca bismillah. Tapi jangan baca dalam tandas. Kita baca di luar tandas. Kerana lafaz nama Allah itu adalah nama yang agung, nama yang mulia. Tidak sesuai dibaca dalam tempat yang kotor dan sebagainya. InsyaAllah, ya azan dulu. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله محمد رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة
Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita sambung. Demikian juga sebelum berwuduk, berdasarkan hadis dalam Musnad Imam Ahmad dan juga dalam kitab Sunan dari riwayat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Sa'id bin Zaid dan Abu Sa'id radhiyallahu anhum secara marfu', Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la wudu'a liman lam yadhkur ismallahi alaihi. Tidak sempurna wuduk bagi orang yang tidak menyebut nama Allah, yakni mengucapkan basmalah padanya. Hadis ini hasan. Salah satu daripada keberkatan dalam wuduk. Sebahagian di kalangan empat mazhab menganggap bismillah tu wajib sebelum berwuduk. Ada yang kata sunat. Namun begitu, kita sangat dituntut untuk mengamalkan, iaitu lafaz bismillah sebelum berwuduk. Sama ada sebelum mahupun ketika mana air yang pertama kena pada basuhan muka yang wajib, ketika itu juga boleh kita sebut lafaz bismillah. Artinya seolah-olah tidak ada, kata Nabi kata tidak sempurna, artinya terputus. Terputus keberkatan, terputus rahmat bagi mereka yang mengambil wuduk tetapi tidak menyebut nama Allah. Artinya besar. Besar dari sudut fadilat dan juga keberkatan dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala sebelum kita mengambil wuduk. Ini banyak lagi ya. Ini contoh-contoh saja apa yang disebut oleh Imam Ibnu Katsir. Antara lainnya, demikian pula disunnahkan membacanya sebelum makan. Banyak lagi lah aktiviti seharian. Ni antara himpunan-himpunan hadis tentang sunnah Nabi. Antaranya sebelum makan. Sebelum makan untuk kita dituntut membaca bismillah. Berdasarkan hadis dalam Sahih Muslim bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda kepada anak tiri beliau, Umar bin Abi Salamah, "Qul bismillah wa kul biyaminika wa kul mimma yalika." Ucapkan bismillah, makanlah dengan tangan kananmu dan makanlah makanan yang dekat darimu. Nabi ajar adab. Nabi ajar adab kepada anak tiri Nabi kecil lagi, kanak-kanak lagi pada waktu tersebut, Umar bin Abi Salamah. Umar bin Abi Salamah, Nabi kahwin dengan Ummu Salamah. Salah satu daripada ummahatul mukminin, salah seorang daripada ummahatul mukminin yang banyak meriwayatkan hadis dalam bab fiqh wanita. Biasa kalau orang perempuan, masalah berkaitan tentang fiqh, kebanyakan jalan penyelesaian datang daripada hadis dua ummahatul mukminin, iaitu Aisyah, yang kedua Ummu Salamah. Ada juga hadis daripada Hafsah, anak Saidina Umar, Hafsah binti Umar, pun salah seorang isteri Nabi, tapi tak banyak sebagaimana hadis daripada Aisyah dan daripada Ummu Salamah. Dua ummahatil mukminin ini, ibu kepada orang mukmin ni, banyak meriwayatkan hadis tentang kaedah fiqh wanita. Jadi Ummu Salamah, Nabi kahwin dengan Ummu Salamah. Ummu Salamah suaminya meninggal. Suaminya siapa? Abi Salamah, Abu Salamah. Ummu Salamah, masa suami dia meninggal, dia dah menazar, aku tak nak kahwin dengan siapa-siapa lagi dah. Aku tak nak kahwin dengan siapa-siapa lagi dah. Cukuplah. Tiba-tiba yang masuk meminang tu, sebab Ummu Salamah bernazar, sebab apa? Sebab bagi dia tak adalah yang lebih baik daripada suami dia. Bila suami dia meninggal, dia tak nampak dah siapa yang lebih baik, yang lebih soleh, yang paling penyayang berbanding dengan arwah suami dia, Abu Salamah. Maka Ummu Salamah kata, aku tak nak dah kahwin dengan siapa-siapa lagi dah. Tak ada siapa boleh menandingi solehnya suami aku yang dah meninggal tu, Abu Salamah. Tiba-tiba yang masuk meminang lagi soleh daripada suami dia. Siapa? Nabi SAW. Takkan dia nak tolak pinangan tu. Maka dia terimalah pinangan tu. Takkan kita nak kata Nabi tak soleh pula. Nabi lagi soleh daripada Abu Salamah, Nabi Rasulullah. Maka segan-segan silu dia pun menerima pinangan Rasulullah SAW.
Anak dia tu dah ada anak dah dengan suami pertama tu, Abu Salamah. Anak dia siapa? Umar. Umar bin Abi Salamah. Inilah anak tiri Nabi. Nabi kahwin dengan Ummu Salamah, dah ada anak dah. Anak dia Umar, budak lagi. Nabi pesan kepada anak tiri Nabi, qul bismillah, sebutlah nama Allah. Ni dalam hadis ni. Yang ni ulama bincang tadi. Kalau kita nak makan, sebut bismillahirrahmanirrahim ataupun sebut bismillah ya. Ini jadi hujah ni. Hujah ulama kedua kata cukup dengan bismillah saja. Lebih besar erti dan maknanya kerana kita bertawassul dengan 99 empunya nama Allah. Qul bismillah, ucapkanlah bismillah. Sunnah sangat-sangat dituntut. Sunnah yang sangat dituntut. Kita kena bezakan antara perkataan sunnah dengan sunat. Kadang-kadang orang Melayu kita dia keliru antara sunnah dengan sunat. Sunnah ni apa sahaja yang Nabi buat. Mahu perbuatan, mahu pun ucapan, mahu pun iktiqad Nabi, pendirian Nabi, itu dipanggil sebagai sunnah. Sunnah ni pecah kepada 5 tadi. Sunnah ni, apa yang Nabi buat tu, pecah kepada 5. Ada sunnah wajib. Apa sunnah wajib? Solat 5 waktu tu lah. Dia adalah sunnah. Hukum dia wajib. Ada sunnah yang sunat. Banyaklah tu. Solat sunat rawatib, solat duha, solat apa semua, tahajud ke apa, baca Quran, zikir. Itu sunnah yang sunat. Beza perkataan tu. Jangan keliru antara ejo lebih kurang ejo dia. Sunnah sunat. Kalau tengok ejaan lebih kurang je, tapi konsep tu berbeza. Sunnah ni besar. Bawah sunnah tu ada sunnah yang wajib, ada sunnah yang sunat, ada sunnah yang harus, ada yang makruh, ada yang haram. Ada ke sunnah yang makruh yang haram? Ada. Untuk Nabi, khususiat Nabi, keistimewaan Nabi, kita tak boleh tiru. Nabi kahwin lebih daripada 4 sampai 9. Boleh tak kita tiru? Tak boleh. Ia adalah sunnah yang haram. Kita orang lelaki lah. Saya tak boleh pandang orang belah, kena pandang orang lelaki. Orang lelaki, kalau nak kahwin, had maksimum dia berapa? 4. Boleh tak sampai 5, 6, 7 serentak dalam satu masa, ada 5 isteri serentak. Hari ni masuk surat khabar, seorang perempuan 4 suami. Hui, dahsyat. Tak baca surat khabar? Tuan-tuan banyak baca Quran. Bagus. Banyak berzikir. Ada surat khabar hari ni. Ada lama awal ni ada. Pihak Jabatan Agama minta pengakuan daripada suami tu. Dia kata, dia salah seorang daripada 4 orang suami kepada isteri yang satu. Ya Allah, tak tahulah macam mana. Seorang isteri 4 suami. Boleh tak kita orang lelaki ni kahwin lebih daripada 4 dalam satu masa, artinya ada 4 isteri yang ada 5 isteri yang sah dalam satu masa, boleh ke? Tak boleh. Nabi boleh. Nabi boleh sampai 9, belum campur dengan yang Nabi cerai Nabi yang meninggal, isteri Nabi yang meninggal. Artinya dia adalah sunnah untuk Nabi, tapi haram untuk umat Nabi. Itu dipanggil sunnah yang haram. Ada sunnah yang makruh. Apa sunnah yang makruh? Nabi ajar kepada umat Nabi, jangan buang air kecil berdiri. Sunnah Nabi, tapi Nabi pernah buat tak? Nabi pernah buat. Habis tu kenapa Nabi buat? Nabi buat sebab Nabi nak bagi tahu, kau jangan buat macam ni. Jadi Nabi buat, Nabi nak tunjuk ajar, lepas ni jangan buat macam ni. Maka untuk Nabi, dia adalah sunnah. Makruh untuk umat dia. Untuk Nabi adalah sunnah, tapi makruh untuk umat dia. Begitu juga dengan hadis minum sambil berdiri. Minum sambil berdiri makruh. Tapi Nabi pernah buat tak? Nabi pernah buat. Kenapa Nabi buat? Sebab Nabi nak ajar, lepas ni jangan buat macam ni. Tapi pada masa yang sama, Nabi tak larang secara qat'i. Nabi tak kata haram. Tapi Nabi isyarat bahawasanya benda tu tak sampai hukum haram. Maka difahami bahawasanya minum sambil berdiri itu hukum dia makruh. Sunnah tetapi makruh. Sunnah ni besar. Bawah dia pecah 5 tadi. Ada yang wajib, ada yang sunat, ada yang harus, ada yang makruh, ada yang haram. Jadi dalam kategori ni, membaca bismillah ni dalam kategori sunat. Tetapi sunnah yang sunat. Tetapi sunatnya sangat dituntut. Sunat muakkad nama dia. Artinya bila kita makan sangat-sangat dituntut. Dia tak sampai kategori wajib.
Sebab apa tak sampai kategori wajib? Sebab Nabi bagi tahu kul di sini bukan kul fi'il amar membawa wajib. Nabi pesan seeloknya baca bismillah. Demi untuk kita baca, kita makan tersebut, makan minum tersebut dihindari daripada gangguan-gangguan syaitan. Kalau tidak, kita makan, dia pun makan, kita tak nampak. Kita makan, syaitan pun jamah sepinggan dengan kita. Dia kehek balik, kita tak nampak. Kita makan kehek dia. Kita makan muntah dia, dia meleleh tu, kita tak nampak. Menambah kita. Wah, rupa-rupanya bukan yang sedap tu kuah gulai. Yang sedap tu sebab tak baca bismillah tadi, bercampur dengan muntah syaitan dan sebagainya, maka Nabi pesan seeloknya baca bismillah. Kalau terlupa, Nabi bagi panduan. Kalau terlupa, dah separuh dah. Bukan dah separuh, dah tinggal sikit, secubit baru teringat. Lah, tak bismillah, tak baca bismillah lagi. Bacalah bismillahi awwalahu wa akhirahu. Dalam hadis riwayat yang lain, awaluhu wa akhiruhu. Ada dua. Satu awwala wa akhira, satu lagi awalu wa akhiru. Dua riwayat. Bismillahi awaluhu wa akhiruhu. Dengan nama Allah, dialah yang mula-mula, dialah yang akhir. Bila kita baca, walaupun ada sikit lagi makanan tu, baru teringat, ada sikit je lagi, secubit je lagi makan. Tak apa, bacalah. Dengan asbab baca tu, muntah balik syaitan tu. Muntah balik makanan yang dia dah makan tadi. Tapi kita dah kenyang dengan dia lah, sama-sama kenyang lah, cuma dia muntah balik je. Nak buat macam mana, kita dah terlupa. Jadi artinya sangat-sangat dituntut untuk membaca bismillah walaupun makan. Nabi ajar adab makan yang kedua. Makanlah dengan tangan kananmu. Artinya sunnah Nabi makan dengan tangan kanan, bukan makan dengan tangan kiri. Nak pula kalau kita ada dalam majlis-majlis rasmi, ada sudu, ada garpu kan. Nampak tak orang kata tak moden lah. Biasa orang putih dia makan garpu tangan kanan. Dia pegang garpu tangan kanan, sudu tangan kiri. Tahu tak? Pisau pun sama. Jadi kita pun pegang pisau dengan garpu, mana dia bila makan tu dia akan cocok lah. Dia makan tangan kanan pisau, tangan kanan pisau, tangan kiri garpu. Dia makan-makan jadi dia cocok tangan kiri masuk mulut. Kita pun dah terbiasa, orang Melayu kita pun terbiasa ikut macam tu. Itu adat dia, kita ikutlah adat kita. Islam kan ada garis panduan, ada adab, ada tata cara dia. Apa Islam ajar? Jangan makan dengan tangan kiri. Artinya yang kita nak suap ke mulut tu, garpu ke, sudu ke, kalau orang putih dia pegang belah kiri, maka kita sebagai orang Islam ada jati diri. Kita ada prinsip. Ada prinsip, kalau orang barat pegang belah kiri, garpu ke, sudu ke, kita tukarlah pegang belah kanan. Sebab bila kita makan dengan tangan kanan, baru ada keberkatan. Tapi kalau kita makan dengan tangan kiri, syaitan pun makan, kita pun makan macam tadi. Jangan nak nampak terlalu, orang kata terlalu nampak macam orang kaya, orang stand. Tak perlu nak bangga-bangga langsung makan dengan tangan kiri ni. Tidak mencerminkan adab dan akhlak yang diajar oleh Nabi SAW. Tak kisah, makan garpu, makan sudu, bukan makan garpu. Makan dengan garpu, tuan-tuan jangan nampak makan garpu pula. Makan dengan garpu, dengan sudu, tak ada masalah. Tak ada masalah, bukan kata haram, termasuk dalam kategori harus tadi. Namun begitu, tata caranya ada, adabnya ada. Nak pakai apa, pakai kalau orang Jepun, Korea pakai apa? Chopstick. Tak kisah pakai chopstick ke apa ke. Yang penting yang masuk ke mulut tu. Tangan kanan ke tangan kiri. Itu yang Nabi ajar. Walau apa sekali kita guna sekalipun, pastikan kita yang masuk ke dalam mulut kita, kita menggunakan tangan yang kanan. Tangan yang mulia berbanding kita guna tangan kiri. Adab yang ketiga, Nabi kata, wakul mimma yalik, dan makanlah makanan yang dekat darimu. Ini Nabi ajar adab. Terutamanya kalau kita makan ramai-ramai. Dalam satu majlis dan sebagainya, makanan depan kita yang paling, jangan kita terus, ayam depan sana. Dia sing-sing dia punya selangan tu. Macam ni kau nak ambil ayam sebab takut nanti habis, tak sempet. Kalau boleh pusing meja tu, pusinglah dia punya apa tu kan, boleh pusinglah. Ataupun minta izin orang tolong ambilkan. Ustaz, depan saya ni sambal cili api. Depan saya ada sambal dia ada. Takkan nak makan, nak buat macam mana? Tunggulah pusing, minta tolong pusingkan meja tu. Nanti sampailah ayam tu. Jadi artinya tak perlulah kita terlalu gelojoh.
Kalau nak makan, ambil yang paling dekat. Ambil sikit. Ada apa depan tu? Ada buah. Makanlah buah dulu. Kita dalam majlis, kita makan dengan orang ramai. Tapi kalau kita seorang-seorang, tak ada masalah. Sebab semua dah ada dalam pinggan. Makannya lah. Tapi kalau kita ada dalam majlis, Nabi ajar adabnya adalah ambil makanan yang paling dekat. Meski demikian, sebagian ulama ada yang mewajibkannya. Sampai ada kata wajib baca bismillah tadi tu. Sebab nak hindarkan daripada makan bersama-sama syaitan. Sampai ada kata wajib. Walaupun Nabi syorkan itu dalam kategori adab. Artinya sangat dituntut. Tapi ada yang beranggapan, berfatwa, dalil ini menunjukkan hukumnya wajib membaca bismillah sebelum makan maupun sebelum minum. Disunahkan juga membacanya ketika hendak berjima', yakni berhubungan badan suami dan isteri. Sampai tahap macam tu. Nabi SAW pernah satu hari Nabi bagi tahu kepada para sahabat. Nabi cerita kepada para sahabat, adakah apabila seorang lelaki dengan seorang perempuan bersama, hukum dia maksudnya mafhum hadis, seorang lelaki dengan seorang perempuan bersama, apa pandanganmu dari sudut hukum? Semua sahabat kata dosa. Artinya yang bukan halal lah. Seorang lelaki, seorang perempuan kalau berzina, hukumnya berdosa. Nabi kata, apa pandangan kamu kalau seorang lelaki suami bersama isterinya yang sah? Adakah menjadi pahala? Sahabat tanya balik, takkanlah suami bersama isteri itu dapat pahala? Berhubungan tu dapat pahala. Nabi kata, ya, kalau yang haram tu jadi dosa, maka yang halal pun boleh jadi ibadah pahala. Sampai tahap macam tu. Padahal ia melibatkan nafsu. Tetapi kalau kita guna saluran pada yang halal, boleh jadi pahala. Apa dia salah satu daripada tata cara adab yang Nabi ajar, iaitu yang disebut dalam kitab Sahihul Bukhari dan juga Sahih Muslim dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau anna ahadakum idza arada an ya'tiya ahlah qala bismillah Allahumma jannibna syaitan wa jannibish syaitana ma razaqtana fa innahu in yuqaddar bainahuma waladun lam yadurruhu syaitanu abada." Atau kama qala. Hadis sahih. Maksudnya, seandainya salah seorang dari kalian hendak mencampuri isterinya, apabila seorang suami ataupun isteri sekalipun sama, hendak bersama, Nabi ajar adab macam mana nak jadikan ibadah. Ini yang tadi ni. Selain daripada solat, selain daripada puasa, zakat dan sebagainya, urusan seharian kita macam mana nak jadikan ia ibadah, Nabi kata baca bismillah. Hatta berhubungan badan pun boleh menjadi ibadah. Syarat dia jangan golojoh. Syarat dia jangan golojoh, baca dulu bismillah. Ni tak bismillah baca malam pertama dulu, 20 tahun dulu yo. Lepas itu tak pernah baca dah. Cuba kalau saya tanya ni, ingat balik tak doa ni? Semua dah lupa dah doa ni ustaz. Masa muda-muda dulu ya hafal doa ni. Malam ni baca doa ni. Malam ni praktik baca doa ni. Benda boleh jadi ibadah. Syaratnya baca bismillah. Kemudian Nabi ajar apa? Doa. Apa doa dia? Allahumma jannibna syaitan wa jannibish syaitana ma razaqtana. Sampai itu ya. Doa dia bermula daripada bismillah tadi. Daripada bismillah sampai perkataan ma razaqtana. Jangan baca sampai habis, tak jadi doa tu. Yang belakang tu bukan doa tu. Jangan baca habis, baca sampai razaqtana yo. Kan sampai ke belakang tu sekali dengan terjemahan boleh baca orang tigang. Apa maksud dia? Maksudnya dalam kurungan tu, dengan menyebut nama Allah, bismillah, Allahumma, ya Allah, jauhkanlah kami, jannibna syaitan, jauhkanlah kami dari syaitan. Sebab ketika itu perasaan kita nak bersama, nafsu datang nak bersama, syaitan pasti akan datang. Mesti syaitan akan datang nak kacau, nak itu, nak ini. Maka kita minta jauh daripada bisikan-bisikan syaitan. Wajannibis syaitan ma razaqtana, dan jauhkanlah syaitan dari apa yang engkau anugerahkan kepada kami. Mudah-mudahan dapat anak sebagai contoh. Jadi mudah-mudahan anak kita itu, zuriat itu terpelihara daripada syaitan.
Apa dia punya fadilat dia? Tu sambungan tu. Itu bukan doa tu. Itu sambungan dia. Sambungan cerita Nabi ajar tu, Nabi kata, kalau kita baca tu, apa fadilat dia? Fa innahu in yuqaddar bainahuma waladun lam yadurrahu syaitan abada. Nabi kata, maka jika Allah mentakdirkan lahirnya anak, sekiranya bersama suami dengan isteri malam tu, tiba-tiba Allah takdirkan asbab malam tu dia baca doa, dapat benih tu zuriat dia selepas ni, dapat keturunan anak, mudah-mudahan anak tersebut, kata Nabi, maka anak itu tidak akan diganggu oleh syaitan selamanya. Artinya dia takkan terpengaruh. Bukan syaitan tak akan ganggu, syaitan akan ganggu. Syaitan bisik buat itu, syaitan bisik buat ini, tapi dia terpelihara, dia tak terpengaruh. Itu maksud dia. Dia akan membesar, walau syaitan bisik macam mana pun, dia tidak akan terpengaruh sebagaimana orang-orang lain. Mungkin anak-anak yang lain lara, anak-anak yang lain degil, anak-anak yang lain tak dengar cakap mak ayah. Tapi anak yang ni, disebabkan mak ayahnya baca bismillah sebelum bersama, mak ayah dia baca doa sebelum bersama, walau macam mana situasi sekalipun, diganggu oleh syaitan, dikacau oleh kawan-kawan dia supaya buat jahat, buat dosa, dia tetap terpelihara daripada gangguan-gangguan syaitan buat selama-lamanya. Itu jaminan daripada Nabi SAW. Ini hanya contoh. Ini hanya contoh, sebahagian contoh daripada macam-macam sunnah Nabi melibatkan urusan seharian tadi. Banyak lagi sebenarnya, tapi ini contoh saja. Jadi artinya kita boleh jadikan urusan seharian kita jadi amal ibadah. Boleh, tak ada masalah. Kita duk ingatkan amal ibadah ni solat semata-mata, baca Quran semata-mata. Rupa-rupanya senyuman seorang suami kepada isteri, senyuman seorang isteri kepada suami, ibadah. Bahkan apa sahaja, ucapan, perbuatan, apa saja gerak-geri tubuh badan, kalau boleh merapatkan hubungan silaturahim suami isteri, semua ibadah. Nampak cantik tak Islam? Apa saja yang suami buat untuk isteri, apa saja yang isteri buat untuk suami, apa saja yang suami isteri buat, mak ayah buat untuk anak-anak, semua jadi ibadah. Semua jadi pahala di sisi Allah. Bahkan dalam sebuah hadis Nabi SAW, saya lupa mafhum nas hadis, Nabi kata, sedekah kepada ahli keluarga, nafkah kepada ahli keluarga juga adalah sedekah. Contoh seorang suami, dia bagi nafkah kepada isteri, bagi sebulan 1,000 sebagai contoh. Kemudian ayah ni pula, anak nak pergi sekolah, dia pun bagilah duit belanja anak pergi sekolah. Yang mana belajar ke asrama, asrama. Yang mana sekolah rendah, sekolah rendah. Yang mana dah masuk universiti, bayar yuran dia, bayar tu, bayar. Semua yang kita bayar keperluan anak kita tu, semua kita diingatkan tak jadi pahala. Pahala. Nabi kata ia jadi sedekah. Sedekah yang paling baik adalah sedekah untuk ahli keluarga. Siapa ahli keluarga? Isteri kita lah. Siapa ahli keluarga? Anak-anak kita lah. Artinya setiap duit poket yang keluar daripada suami, daripada tuan-tuan kepada isteri dan anak-anak, itu adalah pahala. Hatta kalau berjimat pun pahala, takkanlah bagi duit ke anak tak jadi pahala. Ibarat kata jimat ni benda malu lah, benda orang tak cerita ke orang. Benda tak cerita ke orang pun Nabi kata boleh jadi pahala. Kalau benda boleh cerita ke orang, lagilah jadi pahala. Jadi makna semua aktiviti seharian kita, boleh tak kita jadikan dia pahala? Boleh, dengan kita menyebut nama Allah. Sebutlah nama Allah. Pasti kita akan jumpa pelbagai keajaiban dalam hidup ni. Pasti kita akan dapati setiap urusan kita tu Allah akan mudahkan. Bukan tak ada ujian, bukan tak ada dugaan, ada dugaan tu datang. Tapi kita rasa kita dapat hadapi ujian tu. Yang mana orang lain kalau kena ujian tu mengeluh. Orang lain kalau kena ujian tu dia akan sedih. Orang lain kalau kena ujian tu dia akan putus asa. Tapi bila kita kena ujian tu rasa macam tenang je. Kita redha, kita qanaah, kita boleh terima dengan takdir Allah. Kita tenang. Sebab apa? Sebab kita sentiasa menyebut nama Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu taala alam. Setakat itu dulu. Berhenti pada muka surat 64. InsyaAllah pada kuliah akan datang kita masuk tajuk berikutnya, kata-kata apakah yang seolah-olah dihilangkan sebelum atau sesudah lafaz bismillah. Wallahu a'lam.